Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung pelajaran kita hari ini. Okey, kita masih lagi dalam satu topik yang sama. Okey, tetapi strategi yang berbeza. Okey, strategi hari ini adalah berkaitan dengan desakan dan juga perjanjian. Okey, sebelum ni kita belajar apa? Strategi manipulasi. Okey, kita punya objektif masih lagi sama. Okey, mengenal pasti strategi yang digunakan oleh British. Okey. Kita dah tahu dah 3 strategi. Strategi manipulasi, desakan dan ataupun paksaan dan juga perjanjian. Tapi macam mana strategi itu digunakan? Okey, kita imbas kembali. Okey, perkembangan perindustrian menyebabkan British memerlukan bahan mentah yang cukup. Jadi British dia perlu cari ataupun dia perlu menguasai negeri-negeri Melayu ni. Sebab negeri-negeri Melayu ni kaya dengan bahan mentah. Okey, ini strategi yang saya dah cakap tadi, manipulasi, desakan ataupun paksaan dan juga perjanjian. Okey, strategi desakan dan paksaan. Okey, mengugut dan mendesak pemerintah tempatan untuk menerima perlindungan British. British ugut ataupun dia desak pemerintah tempatan ni, sultan-sultan ni menerima perlindungan daripada British. Okey, kita ingat balik Perang Kelang, apa yang harus dilakukan? Tunku Din. Bila Sultan minta Tunku Din selesaikan masalah Perang Kelang ni, jadi dia pun fikir apa yang dia kena buat. Jadi British pun tawarkan bantuan ketenteraan. Dalam masa yang sama, British mengharapkan Sultan menerima perlindungan daripada British. Tapi tak berjaya. Sultan Abdul Samad atau Sultan Selangor tak nak terima perlindungan daripada British. Okey, kemudian British cari masalah lain. Okey, yang mana masalah ni boleh digunakan oleh British untuk mendesak Sultan Selangor menerima perlindungan daripada British. Okey, ada dua masalah. Masalah yang pertama, 1873. Kapal dagang British telah dirompak. Kemudian 1874, berlakunya serangan rumah api. Jadi dua masalah ni digunakan oleh British untuk mendesak Sultan menerima perlindungan daripada British. Rompakan kapal dagang. Kapal dagang British daripada Pulau Pinang nak ke Melaka. Telah dirompak. Dirompak di kawasan mana? Kawasan Kuala Langat, Selangor. Jadi makna kata di bawah kawasan Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad. Itu yang pertama. Yang kedua, 1874. Rumah api British dekat Tanjung Rakado ni telah diserang oleh Lanun. Tanjung Rakado ni sekarang ni dikenali sebagai Tanjung Tuan. Kalau dulu Tanjung Rakado ni di bawah penguasaan Sultan Selangor. Tapi selepas ada perjanjian diserahkan kepada Negeri Sembilan. Jadi nampak tak dua isu ni? Yang pertama tadi serangan rumah, yang pertama tadi rompakan kapal dagang, yang kedua serangan rumah api. Jadi dua isu ni ataupun dua masalah ni digunakan oleh British untuk desak Sultan menerima menerima perlindungan daripada British. Jadi apa? Wakil British kata Sultan Abdul Samad gagal mengawal dan mewujudkan keselamatan di perairan Selangor. Jadi maknanya kata perairan Selangor tu tak selamat. Ada rompakan, ada serangan rumah api. Jadi akhirnya Sultan Abdul Samad pun terpaksa menerima perlindungan daripada British. Sebab ada masalah dekat negeri dia yang dia tak dapat atasi. Kemudian desakan British di Pahang. Dekat Pahang tak ada masalah, tak ada isu yang boleh
digunakan ataupun dimanipulasi oleh British supaya Pahang menerima perlindungan daripada British. Okey, jadi apa yang cakap dalam masa yang sama Sultan Ahmad juga amat berhati-hati dalam rundingan. Jadi makna kata rundingan yang dia buat di antara British dengan Sultan Ahmad ni tidak berjaya. Kenapa? Sebab Sultan Ahmad ni sangat berhati-hati dengan tindakan British. Kenapa? Sebab dia dah nampak dah Perak dia jatuh ke tangan British. Kemudian Selangor pun dia jatuh ke tangan British. Negeri Sembilan pun dia jatuh ke tangan British. Jadi dia pun tak nak menerima nasib yang sama. Okey, jadi yang pertama, apa yang British buat? Lepas dah rundingan tak berjaya, jadi British minta bantuan daripada Sultan Abu Bakar daripada Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British di Pahang. Jadi Sultan Ahmad pun menerimalah cadangan tersebut. Tapi Sultan Ahmad ni dia menghadkan tugas-tugas wakil British. Makna kata British tak sepenuhnya berjaya menguasai pentadbiran di Pahang. Kenapa? Sebab kuasa wakil itu terhad. Tapi British nak lebih daripada tu. Sehinggalah berlakunya satu peristiwa pada tahun 1888. Di mana Gohui ni, seorang lelaki ni, nama dia Gohui, ditikam di perkarangan Istana Sultan Pahang. Jadi makna kata kalau tengok situ dekat kawasan istana pun boleh ada orang mati ditikam. Jadi makna kata kawasan istana Pahang tak selamat. Tambahan pula Gohui ni adalah rakyat British. Jadi wakil British ni minta Sultan bertanggungjawab. Jadi bila timbul masalah ni akhirnya Sultan terpaksalah menerima perlindungan daripada British. Dari situ kita boleh nampak. Kita boleh nampak apa? Semuanya isu atau masalah yang ada tu diguna pakai oleh British untuk paksa Sultan menerima perlindungan daripada British. Ni tadi. Dekat Selangor berlakunya rompakan kapal dagang. Kemudian berlakunya serangan rumah api. Dekat Pahang, kematian Gohui di perkarangan istana. Jadi secara tak langsung benda ni, isu ni lah yang digunakan oleh British untuk paksa Sultan. Contohnya dia dah paksa, dia dah ada isu, dia dah nampak dah apa yang dia perlu buat. Jadi British menggunakan strategi perjanjian pula. Untuk apa? Untuk mengikat persetiaan menerima pengaruh British dalam pentadbiran. Di mana perjanjian ni dibuat supaya British boleh campur tangan dalam pentadbiran. Ni perebutan tahta Sultan Perak. Di mana Raja Abdullah ni dia ditawarkan bantuan oleh Andrew Clark. Jadi Andrew Clark ni pun dipanggil ketua kumpulan Jihin dengan Haisan untuk menamatkan perselisihan. Jihin dengan Haisan ni kan bergaduh. Jadi Andrew Clark ni panggil ketua kumpulan ni untuk menyelesaikan masalah ni. Kemudian dalam masa yang sama dia juga memanggil pembesar-pembesar Melayu yang bertelagah untuk berunding. Ingat tak? Masing-masing berebutkan jawatan. Berebutkan tahta. Jadi dia panggil pembesar-pembesar ni ataupun raja-raja ni untuk berunding. Tapi masalahnya dalam rundingan tu tak semua yang datang, tak semua datang. Yang datang hanyalah Raja Abdullah, Ibrahim dengan Datuk Sagor. Manakala Sultan Ismail iaitu Sultan Perak ketika tu tidak dipanggil. Sama juga Raja Yusuf pun sepatutnya yang menaiki tahta pun tidak dipanggil untuk berunding. Jadi makna kata dekat sini, British hanya panggil individu yang boleh membawa kebaikan je kepada dia. Tengok apakah rundingan yang dibuat.
Okey, ini adalah perjanjian Pangkor 1874. Perjanjian ni dibuat di Pulau Pangkor di atas kapal HMS Pluto, kapal perang British. Okey, yang pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Ini makna kata dalam perjanjian tu, British iktiraf Raja Abdullah menjadi Sultan Perak. Kemudian, Raja Ismail yang ketika tu memang asalnya Sultan Ismail. Okey, dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda. Okey, Raja Ismail jadi Sultan Muda. Mana ada Sultan Muda? Raja Muda dia lah. Okey, nampak tak? Jadi maknanya Raja Ismail ni dah turun pangkat sikit. Kemudian, ni poin yang penting. Sultan menerima seorang residen. Sultan perlu terima seorang residen iaitu wakil British. Kemudian Ibrahim menerima seorang penolong residen. British letakkan seorang penolong residen di kawasan Larut, kawasan BJ Timah. Okey, yang kelima, British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Jadi makna kata, bayangkan British bagi pengiktirafan kepada Raja Abdullah. Kemudian dalam masa yang sama, dia juga berkuasa penuh ke atas pungutan cukai. Jadi makna kata hasil hasil negeri Perak tu dapat kepada British. Okey. Okey, ni yang berlaku di Sungai Ujong. Waktu tu persaingan di antara Datuk Shah Bandar dengan Datuk Kelana. Dan Datuk Kelana ni dibantu oleh British. Okey, jadi mereka pun buat perjanjian. Sebab dah bantu mesti dah buat perjanjian kan. Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. Akhirnya Datuk Kelana jadi pemerintah Sungai Ujong. Dan British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Sebenarnya, Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar ni berebut Sungai Ujong sebab nak pungut cukai. Tapi masalahnya, akhirnya British yang berjaya pungut cukai, dapat kuasa untuk memungut cukai. Kesan dia. Okey, kemudian desakan British di Selangor. Ni kita tengok balik. Bila Sultan Abdul Samad gagal menjaga ataupun mewujudkan keamanan di perairan Selangor, dia pun terpaksa menerima perlindungan daripada British. Maka mereka pun buatlah perjanjian. Okey, dalam perjanjian tu, British membantu Sultan memerintah negeri. British akan bantu Sultan memerintah negeri. Sebab Sultan Abdul Samad tak berjaya jaga kawasan dia dengan baik. Kemudian British menghantar J.G. Davidson menetap di Kelang dan Frank Swettenham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Jadi maknanya kata British letakkan 2 orang pegawai dia di Selangor. Okey, seterusnya desakan British di Pahang. Tadilah. Lepas berlakunya peristiwa kematian Gohui ni, Sultan Pahang terpaksa menerima perlindungan daripada British. Dan sama juga mereka pun buat perjanjian. Antara perjanjian dia yang pertama, British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul. Jadi makna kata walaupun wakil, tapi dia punya kuasa dia sangat besar. Yang kedua, British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Kita akan jaga keamanan Pahang macam negeri-negeri lain lah. Kemudian Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Ni poin yang penting lah. Sebelum ni Sultan Pahang dia akan buat perjanjian ataupun pelaburan dengan dia akan bagi kawasan-kawasan tertentu di negeri dia kepada kuasa asing untuk menerokalah untuk perlombongan semua.
Tapi bila dah buat perjanjian ni, British tak lagi boleh buat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan asing. Jadi secara tak langsung, keempat-empat negeri ni terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. Okey, kesimpulannya kita tengok kat sini. Okey, yang pertama, ada masalah. Setiap negeri ni ada masalah. Walaupun macam contoh kata Pahang tak ada masalah pun. Tapi British cari juga isu supaya dia boleh mendesak Sultan Pahang. Kemudian bila dia nampak ada masalah, British cuba bagi bantuan perlindungan. Cuma membantulah kononnya. Dan kemudian akhirnya mereka buat perjanjian. Bila dah buat perjanjian, mestilah setiap negeri terikat dengan perjanjian tersebut. Inilah di mana akhirnya keempat-empat negeri ni berjaya dikuasai oleh British. Okey. Sampai di sini saja. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.